Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video kali ini kita akan mempelajari Matematik KSSM tingkatan 4 bab 6 kesamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Kita akan membincangkan standard kandungan 6.1 kesamaan linear dalam dua pemboleh ubah dan standard pembelajaran 6.1.2 membuat dan menentusahkan konjektor tentang titik dalam rantau dan penyelesaian bagi suatu kesamaan linear. Di sini kita boleh rujuk buku teks pada muka surat 158 sehingga 161. Mari kita mulakan dengan membuat impasan. Kita pernah belajar sebelum ini tentang suatu garis nombor. Sebagai contoh, kita ada X lebih besar sama dengan 3. Kemudian kita ada satu garis nombor. Kita akan tandakan X lebih besar sama dengan 3 ini pada garis nombor. Kita akan buat satu titik hitam. Kemudian, apabila nombor itu adalah lebih besar, kita akan buat satu garis anak panah menuju ke arah kanan. Dan ini adalah X lebih besar sama dengan 3. Kita lihat satu lagi contoh. X lebih kecil sama dengan negatif 1. Kita akan tanda pada garis nombor negatif 1 dengan titik hitam. Kemudian apabila nilainya lebih kecil, bermaksud kita akan buat garis anak panah menuju ke arah kiri. Kemudian kita ambil satu lagi contoh, iaitu X lebih besar daripada 1. Kali ini kita akan tanda pada garis nombor 1 dan kali ini titiknya adalah titik putih. Dan kita akan buat garis anak panah menuju ke arah kanan. Jadi di sini kita ada titik hitam dan titik putih. Apakah perbezaan di antara titik hitam dan titik putih ini? Baiklah. Untuk titik hitam, ia membawa maksud termasuk nombor tersebut. Kalau kita ada di sini, X lebih besar sama dengan 3, bermaksud X ini akan bermula dengan nilai 3. Kemudian 4, 5 dan seterusnya. Begitu juga apabila X lebih kecil sama dengan negatif 1, nilai X ini akan bermula dengan nilai negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Manakala untuk titik putih pula membawa maksud tak termasuk nombor tersebut. Di sini kita ada X lebih besar daripada 1, bermaksud X ini tidak bermula dengan nilai 1 kerana dia lebih besar. Maka dia akan bermula dengan nilai 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi ini adalah perbezaan di antara titik hitam dan titik putih. Baiklah, seterusnya kita akan lihat pula kedudukannya di dalam satu satah graf. Tadi garis nombor, kali ini satah graf pula. Jadi kita akan ambil nilai X lebih besar sama dengan 3. Kita akan pindahkan daripada garis nombor ke satah graf. Kita akan dapat satu garis tegak yang memintas pada nilai 3 pada paksi X ini. Jadi ini adalah garis X sama dengan 3. Jadi apabila kita katakan X lebih besar sama dengan 3, sebenarnya dia akan ada satu kawasan. Kerana X lebih besar sama dengan 3 ini merupakan satu nilai yang berada di dalam julat, bukan satu nilai yang spesifik. Jadi kawasannya adalah terdiri daripada kawasan yang berada di sebelah kanan. Kalau kita lihat pada garis nombor tadi, kita akan buat nilainya menuju ke sebelah kanan. Sama juga dengan satah graf. Dan kali ini satah graf ini berbentuk dua dimensi. Kita akan dapat satu kawasan berbanding dengan satu garis sahaja pada garis nombor. Seterusnya kita ambil pula X lebih kecil sama dengan negatif 1. Kita buat satu garis pada satah graf. Kita dapati garisnya adalah garis tegak yang memintas pada negatif 1 pada paksi X. Jadi di sini dia lebih kecil, berada di sebelah kiri garis nombor. Sama juga halnya apabila kita pindahkan ke satah graf, kawasannya adalah berada di sebelah kiri juga. Jadi, kawasan biru ini adalah merupakan kawasan yang memenuhi syarat X lebih kecil sama dengan negatif 1.
Kemudian kita ada X lebih besar daripada 1. Jadi pada satu graf kita akan garis satu garis tegak yang melalui X sama dengan 1. Dia akan pintas pada X sama dengan 1 di sini. Dan kita dapati bahawa garisnya adalah garis putus-putus. Tak seperti 2 tadi, garisnya adalah garis penuh ataupun garis padu. Kemudian apabila dia lebih besar, kawasannya adalah berada di sebelah kanan. Kemudian kita ambil satu lagi contoh. Y sama dengan 3. Kali ini kita ambil Y pula. Bila Y sama dengan 3, kita akan buat satu garis melintang pula. Kerana garis ini memintas pada paksi Y. Dan nilainya adalah 3. Kemudian kita ada Y lebih besar sama dengan 3. Kawasannya adalah berada pada atas garis tersebut. Jadi ini adalah merupakan kawasan Y lebih besar sama dengan 3. Kemudian kita ada pula Y lebih kecil sama dengan 3. Dan jadi kawasannya adalah berada di bawah garis Y sama dengan 3 ini. Jadi ketaksamaan ini merupakan suatu kawasan ataupun suatu rantau. Manakala persamaan merupakan satu garis. Jadi di sini kita dapati ada dua jenis garis, iaitu garis padu dan juga garis putus-putus. Jadi apakah perbezaan di antara garis padu dan garis putus-putus ini? Baiklah. Garis padu, garis penuh ini membawa maksud termasuk nombor tersebut. Manakala garis putus-putus membawa maksud tak termasuk nombor tersebut. Dan kita boleh samakan dengan aktiviti kita yang pertama tadi, iaitu melukis garis nombor di mana ada titik hitam dan titik putih. Begitu juga halnya dengan kita melukis pada satah graf, kita ada garis padu atau garis penuh dan juga garis putus-putus. Baiklah, seterusnya kita lihat pula garis lurus yang condong. Garis lurus yang condong kita telah pelajari semasa berada di tingkatan 3 dahulu dengan menggunakan rumus Y sama dengan MX tambah C. Di mana nilai M itu merupakan suatu keculunan. Dan keculunan ini boleh diperolehi dengan menggunakan rumus Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Seterusnya kita ada nilai C. C ini adalah merupakan pintasan paksi Y. Di sini kita ada satah graf. Kemudian kita buat satu garis di sini. Kemudian kita perlu namakan garis ini. Jadi untuk menamakan garis inilah kita menggunakan rumus Y sama dengan MX tambah C ini. Jadi di sini cikgu akan tunjukkan. Kita ambil dua titik hujung ke hujung. Di sini titiknya adalah 16 dan titik di bawah ini adalah negatif 3, negatif 2. Kemudian kita akan mencari nama garis lurus ini. Dengan menggunakan Y, MX tambah C, pertama sekali kita mencari keculunan garis ini, iaitu menggunakan rumus Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Di sini kita labelkan dua titik yang berada di atas dan satu titik yang berada di bahagian bawah. Jadi kita akan ambil 6 tolak dengan negatif 2 per dengan 1 tolakkan dengan negatif 3. Kemudian kita akan dapat nilai M-nya sama dengan 2. Kemudian pintasan paksi Y, iaitu C. Kalau kita dah ada garis ini, kita boleh terus tengok nilai pintasan pada paksi Y-nya, iaitu nilainya adalah C sama dengan 4. Kita terus dapat lihatnya di sini. Kalau kita nak menggunakan cara pengiraan, kita boleh gantikan nilai Y, nilai X dan nilai M dalam persamaan arm ini. Iaitu persamaan Y, M, X tambah C ini. Kita akan gantikan nilai-nilai Y, nilai M dan nilai X di sini. Jadi kita akan ambil satu titik yang berada pada rajah ini. Iaitu kita akan ambil pada titik 1 ini. Iaitu nilai X-nya adalah negatif 3 dan nilai Y-nya adalah negatif 2. Jadi di sini kita akan gantikan nilai Y negatif 2 sama dengan M. M kita dapat tadi 2. Didarabkan dengan X negatif 3 berdarajah. Kemudian kita tambah C. Jadi kita telah membentuk satu persamaan linear
kita akan dapat nilai C-nya di sini adalah sama dengan 4. Kemudian kita akan tulis kembali persamaan garis lurus ini dengan menggantikan nilai M dan juga nilai C. Maka garis condong ini namanya adalah Y sama dengan 2X tambah 4. Baiklah, seterusnya mari kita lihat contoh soalan. Dalam soalan ini, lukis garis lurus Y sama dengan negatif 2X tambah 6 untuk X di antara negatif 1 hingga 5. Kemudian, plot titik 1, negatif 2, 4, negatif 2, 0, 1, 1, 4, 4, 3 dan 2, 6. Tentukan sama ada titik-titik yang diplot memenuhi Y sama dengan ataupun Y lebih besar atau Y lebih kecil. Untuk menjawab soalan ini, apa yang perlu kita buat yang pertama sekali adalah kita perlu melukis garis Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Jadi untuk melukis ataupun untuk memplot pada satu kertas grid segi 4 sama, kita memerlukan sekurang-kurangnya 2 titik. Kerana jika kita ada satu persamaan graf, untuk melukis graf, kita perlu ada titik untuk kita plot. Kemudian kita akan buat garis lurus mengikut titik-titik tersebut. Jadi untuk garis lurus, kita hanya memerlukan minimum 2 titik sahaja. Jadi di sini kita akan buat jadual X dan juga Y. Kemudian kita akan pilih nilai X. Bagaimana untuk memilih nilai X? Berdasarkan kepada soalan yang telah pun diberi. Iaitu nilai X-nya berada di antara negatif 1 hingga 5. Jadi di sini kita boleh pilih X-nya negatif 1. Di sini, kalau kita pilih X negatif, kalau kita pilih X sama dengan 1, 2, 3 pun tidak menjadi masalah. Kemudian untuk mendapatkan nilai Y, kita akan gantikan nilai X ini masuk ke dalam persamaan garis lurus. Jadi apabila X sama dengan nilai 1, kita gantikan saja. Dalam persamaan kita dapati nilai Y-nya adalah 8. Kemudian kita pilih satu lagi X di sini. Kita memilih nombor 5. Dan nombor 4, nombor 3 pun tidak menjadi masalah. Kemudian kita gantikan dalam persamaan dan kita dapati nilai Y-nya sama dengan negatif 4. Kemudian kita ada satu satah graf dan kita akan plotkan kedua-dua titik ini. Kemudian kita ambil pembaris dan terus garis. Dan kita dapatlah satu garis. Dan garis inilah merupakan garis Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Kemudian dalam soalan ini, dia suruh plot negatif 1. Dia suruh plot 1, negatif 2. Jadi kita plotlah 1, negatif 2 di sini. Kemudian kita plot lagi 4, negatif 2 di sini. Kemudian 0, 1 berada di sini. 1, 4 dan juga 4, 3. Dan yang terakhir adalah 2, 6 berada di sini. Jadi di sini kita dapati terdapat titik yang berada pada garis. Di sini ada 4 titik yang berada di garis. Kemudian ada 2 titik yang berada di atas garis. Kemudian ada 2 titik yang berada di bawah garis. Jadi kita dapati bahawa kedua-dua titik yang berada di atas garis itu adalah titik yang memenuhi syarat Y lebih besar daripada 2X tambah 6. Kerana dia berada di atas, di kawasan atas, rantau atas. Dan seterusnya, dalam masa yang sama kita ada 2 titik yang berada di bawah. Jadi 2 titik yang berada di bawah garis itu adalah berada pada kawasan Y lebih kecil daripada negatif 2X tambah 6. Manakala ada 2 lagi titik yang bukan titik plot graf tadi berada di betul-betul di atas garis. Jadi kedua-dua titik itu memenuhi syarat Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Baiklah, itu saja video kita pada kali ini. Untuk menguji pemahaman, boleh lihat latihan buku teks praktis sendiri 6.1b muka surat 161. Jadi sebelum itu, sila like, share, subscribe dan komen pada video di bawah. Dan juga boleh ikuti Ambil Tahu di Twitter. Sekian, terima kasih.
Selamat belajar dan jumpa lagi dalam video seterusnya.